Kes saman sivil oleh keluarga arwah Kamarul Nizam Ismail yang dirayu oleh kedua-dua pihak, kerajaan dan keluarga arwah bakal didengar di hadapan panel-panel hakim Mahkamah Rayuan pada 24 Jun ini. Perkembangan itu dimaklumkan oleh Peguam mewakili keluarga arwah Tuan M. Viswanathan semalam. Mahkamah telah menangguhkan keputusan rayuan tersebut yang dijadual pada 25 Mei lalu dan akan mengumumkan keputusan rayuan tersebut pada 24 Jun ini. Kamarul Nizam telah meninggal dunia di dalam penjara Tapah pada 8 Mac 2014 selepas disabitkan bersalah di bawah Akta Kesalahan Kecil 1955. Arwah memilih untuk tidak membayar denda sebanyak RM800 kerana beranggapan beliau boleh menunggu selama 14 hari hukuman penjara. Namun semasa hari kedua di dalam penjara, beliau telah didapati meninggal dunia. Terdapat kenyataan saksi di mahkamah yang mendakwa arwah telah dipukul dengan teruk semasa berada di dalam tempoh reman polis sebelum dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan. Tindakan imigresen menggunakan penyembur nyakuman atau disinfection spray ke atas muka dan tubuh badan tahanan telah mendapat kecaman banyak pihak termasuk para pakar perubatan dan kesihatan. Idik dalam kenyataannya 8 Jun lalu juga telah menyatakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Jabatan Imigresen tersebut. Tindakan itu dilihat seperti cara layanan rejim Nazi ke atas tahanan di kem tahanan mereka satu masa dahulu. Idik juga turut membantah penahanan warga migran ketika musim pandemik ini memandangkan keadaan kem tahanan imigresen yang sangat sesak dan padat ketika ini. Keadaan tersebut dilihat sebagai tidak bersesuaian memandangkan para tahanan perlu dipastikan menjaga penjarakan sosial semasa di dalam tahanan. Memadatkan pusat tahanan bukan langkah yang terbaik dalam mengatasi masalah penularan virus COVID-19 di dalam pusat-pusat tahanan. Dua kes salah laku serius anggota polis telah dilaporkan berlaku di Kelantan dalam masa 2 hari lalu. Kes pertama melibatkan seorang pemuda yang diperas ugut wang oleh sepasukan anggota polis ketika berhenti di satu persimpangan lampu isyarat sekitar Macang. Anggota polis tersebut didakwa telah merampas wang milik pemuda itu dan memukulnya sebelum meninggalkan pemuda tersebut di tepi jalan. Kes kedua yang berlaku pada 9 Jun baru-baru ini melibatkan seorang tahanan wanita yang mendakwa dirinya dirogol oleh pegawai penyiasat dalam penahanannya berkaitan dadah. Pegawai penyiasat polis tersebut didakwa melakukan jenayah rogol di dalam sebuah bilik di IPD Kota Baru selepas memberi jaminan kepada wanita tersebut bahawa wanita itu akan dibebaskan selepas memberikan khidmat seks. Idik menggesa agar Ketua Polis Kelantan turun padang dan mengetuai siasatan dalam kedua-dua kes berkenaan supaya siasatan ini dapat berjalan dengan telus. Siasatan ini tidak boleh dilakukan oleh balai polis yang sama di mana tempat anggota polis itu bertugas, memandangkan ini akan menimbulkan rasa curiga orang ramai terhadap integriti pihak polis.